Alhamdulillah, syukur. Kita dipilih sekali lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada di dalam salah satu daripada taman-taman syurganya di dunia, iaitu majlis pengajian kitab Ihya Ulumuddin bagi kali yang ke-73. Jadi dalam 4-5 kali kuliah yang sebelum ini, kita panjangkan soal hakikat, soal syariat. Sebab kita nak huraikan dan fahamkan betul-betul tentang ilmu hakikat dan ilmu syariat, walaupun tidak sampai terperinci. Al-maklumlah, bahagian ini kalau tersalah faham, dia boleh bawa salah faham dari sudut akidah. Sebab itu kita panjangkan jadi 4 ke 5 kali kuliah. Jadi kita fahamlah sudah sekarang, apakah itu hakikat, apakah itu syariat, apakah sudut pandangan hakikat, apakah sudut pandangan syariat. Kita juga dah faham apakah itu perantara. Perantara ni ialah makhluk, iaitu tempat laluan kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kita juga sudah mengetahui ataupun memaklumi bagaimana cara nak menyeimbangkan antara pemahaman hakikat dan pemahaman syariat. Sungguh pun kita faham bahawa apa saja yang berlaku dalam dunia ini adalah dari segi hakikatnya kerja Allah, tapi tindakan kita tetap kena ada. Apakah dalil-dalil hakikat dan syariat ni? Antaranya dalam surah Al-Anfal ayat 17. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Walaupun pada hakikatnya Nabi Muhammad yang baling batu, tapi Allah bagi tahu ketika itu bukan kamu yang membaling batu, tapi aku yang baling batu. Itu ayat hakikat, ayat syariat. Dari segi syariatnya Nabi Muhammad yang lempar batu, tapi dari segi hakikatnya Allah yang lempar. Sebab Nabi Muhammad ni memang tak ada apa-apa kuasa. Dia hanyalah sekadar perantara. Sebab itu dikatakan wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Dalam surah Al-Anfal ayat 17 itu juga, ayat yang kita baca tadi, perenggan yang kedua. Pada perangkap yang pertama Allah cakap lagi, falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Maka bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dari segi hakikat, dari segi syariatnya, kitalah yang bunuh musuh kita. Kitalah yang tikam, kitalah yang cincang, kitalah yang tembak. Tapi dari segi hakikatnya Allah bagi tahu, bukan kamu yang bunuh, aku yang bunuh. Ini ayat hakikat, ayat syariat. Kita dah selesai dah. Yang ketiga, kenapa ada salah faham tentang tasawuf dan tentang ilmu hakikat syariat ni? Ada dua sebab antaranya. Yang pertama, orang yang tak belajar dan tak faham, dia pergi baca kitab-kitab ataupun dengar perbualan orang-orang hakikat dan orang-orang tasawuf. Dari situ datangnya salah faham. Yang kedua, orang yang dah belajar dan orang yang faham, dia tunjuk handal pula di tempat yang tak sepatutnya. Contohnya, dia sembang di tempat-tempat awam, dia sembang di kedai-kedai kopi, dia sembang di kenduri-kenduri, dia sembang kepada orang-orang awam yang belum terdedah dengan ilmu tasawuf dan ilmu hakikat syariat, yang menyebabkan timbul salah faham. Kita bagi contoh hari itu. Contohnya, bila dia tunjuk gelas tu, dia kata kita dengan Allah ni seumpama gelas dengan kaca. Hakikat dia dua-duanya sama, dia kata. Dia cerita kepada orang biasa, bila orang biasa dengar, dia akan tersalah faham. Jadi dalam bahagian salah faham ni, bukan orang biasa saja, bukan orang awam sahaja. Kadang-kadang orang yang dah terpelajar dalam agama pun salah faham. Ada satu orang pensyarah, dia ni memang bahagian agama, dia mengajar di universiti, dan sekarang ni kalau tak salah dah profesor dah pun. Dia bahagian agama, lulusan agama, tapi dia bukan ahli dalam ilmu hakikat, ilmu tasawuf. Dia tak pernah belajar. Jadi dia baca satu karangan, kitab lama karangan Syekh Hamzah Fansuri. Ini orang Sumatera. Hamzah Fansuri kata dalam karangan dia, contohnya dia kata, Tuhan dengan makhluk ni seumpama ombak dengan laut. Ombak dengan laut. Laut dengan ombak. Tuhan tu laut, makhluk ni ombak. Bila bergerak laut tu, terjadilah ombak. Jadi bila Allah buat kerja dia, lahirlah makhluk. Jadi yang profesor dia kata ni fahaman yang salah. Sebab Hamzah Fansuri cakap Allah tu laut,
makhluk ni ombak. Jadi sama, laut dengan ombak kan sama. Jadi maksud dia jelaslah di sana dia tak pernah belajar ilmu ni. Kalau dia pernah belajar, mesti tok guru dia akan cakap segala perumpamaan, segala contoh yang ada dalam ilmu hakikat, ilmu tasawuf ni semuanya untuk menghampirkan kepada faham. Dia bukan betul-betul faham. Sebab untuk Allah ni dia tak ada sebarang contoh. Jadi bila Hamzah Fansuri ambil laut sebagai contoh kepada Allah, dia nak menghampirkan kepada faham. Sebab tu dalam kitab-kitab lama-lama yang bicara soal tasawuf, hakikat, syariat, makrifat ni, dia cakap di sana, contoh yang kami bagi ni untuk menghampirkan kepada faham. Sesungguhnya Allah bebas daripada sebarang contoh. Jadi dia tak samakan. Sungguh pun dia ambil laut sebagai contoh untuk Allah, tapi dia tak samakan Allah dengan laut tu. Dia kata Tuhan dengan makhluk ni seumpama laut dengan ombak. Orang yang tak belajar dia kata ni ajaran sesat. Sebab dia samakan. Ombak dengan laut kan sama, dua-dua pun air. Memanglah sama, sebab laut kita boleh pegang, ombak pun kita boleh pegang. Jadi dia samalah 100%. Tapi Allah kita tak boleh pegang, makhluk kita boleh pegang. Kita boleh nampak beza di sana. Bila Allah ni dia tak pengaruh dengan tempat, jadi dia tak boleh sama dengan laut tu tadi. Bila kita belajar ilmu hakikat, ilmu syariat, kita pun faham. Rupa-rupanya Hamzah Fansuri ni dia nak menghampirkan kepada faham. Jadi dia ambil satu contoh, dan contoh tu pula dia kata memang tak kena langsung dengan Tuhan, tapi sekadar nak hampirkan kepada faham. Jadi yang profesor tadi pun dia salah faham, walaupun dia lulusan agama. Sebab dia sangkakan Hamzah Fansuri menyamakan Allah dengan laut. Memang tak sama, tak boleh sama. Jadi bila kita baca kitab yang lama-lama, setelah kita belajar ilmu hakikat syariat ni, kita tak rasa heran lah. Kalau dalam kitab-kitab lama ni, tok-tok guru dia kata contohnya, Allah dengan makhluk ni seumpama matahari dengan cahayanya. Matahari tu matahari, cahaya tu cahaya. Matahari tu Allah, cahaya tu lah makhluk. Kita dah belajar, kita faham. Dia nak menghampirkan kepada faham. Bukan dia kata Allah betul-betul macam matahari. Dia nak menghampirkan kepada faham. Anak murid tak faham, jadi dia terpaksa ambil contoh. Dan contoh dia tu untuk menghampirkan kepada faham. Orang yang salah faham, dia tak belajar, dia kata tengok ni ajaran. Dia kata Allah macam matahari, makhluk macam cahaya matahari. Sama. Dia dah samakan makhluk dengan Allah. Padahal tuan kitab tu tak pernah samakan makhluk dengan Allah. Sama juga Profesor Hamka sendiri pun, dia tidak belajar ilmu hakikat, ilmu syariat, ilmu tasawuf ni. Dia pertikai bila ulama dulu-dulu cakap Allah dengan makhluk ni seumpama pokok dengan bayang-bayang pokok. Bila bergerak pokok, bergeraklah bayang-bayang pokok. Maksud dia Allah punya kerja itu yang buat kita bergerak ni. Yang kita makan tu sebenarnya kerja Allah. Yang burung terbang tu kerja Allah. Yang kipas angin berpusing semua kerja Allah. Dia nak cerita yang tu. Tapi dia cakap dah, ini untuk menghampirkan kepada faham. Pokok dengan bayang-bayang, macam itulah Tuhan dengan makhluk, makhluk dengan Tuhan. Datang Profesor Hamka, dia kata ni salah. Kalau ada pokok, ada bayang-bayang, dari mana datang cahaya dia? Dia tanya pula cahaya. Jadi sebenarnya itu menunjukkan memang dia tak pernah belajar. Sebab yang wujud ni dua aja. Allah satu, makhluk satu, dua aja. Dia tak boleh jadi tiga. Bila Hamka tanya macam tu, maksud dia sangka ada tiga benda. Pokok tadi jadi Allah, Allah sebagai pokok, bayang-bayang dia sebagai makhluk. Dia boleh tanya pula dari mana cahaya tu datang yang mewujudkan bayang-bayang. Mana boleh nak datang cahaya dah, sebab ada dua saja, Khalik dengan makhluk, dua aja. Tuhan dengan hamba, dia tak boleh ada yang ketiga. Jadi nampak di sana Hamka dia tak pernah belajar ilmu ni, walaupun dia profesor.